Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi yang ceria ini, pagi yang sangat mendamaikan pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk sekali lagi bersama-sama dalam dalam diskusi kitab mingguan kita. Alhamdulillah, saya doakan semoga semua para pendengar semua berada dalam keadaan sehat sejahtera semua kan. Semoga kita melalui hari ini, mengharungi hari ini dan hari-hari seterusnya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang diberkati oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan mendapat rahmat dan bantuan daripada Allah SWT dalam kita menjalani kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, dia tutup sikit tingkap ni, dia cahaya dia kuat sangat. Gelap sikit matahari. Okey. Jadi insya-Allah minggu lepas
Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, kita telah berbincang tentang kaedah asas pendidikan anak melalui akidah. Lepas tu di sana ada 5 kaedah pengukuhan dalam pendidikan. Yang pertama melalui akidah, yang kedua pengukuhan rohani, yang ketiga pengukuhan pemikiran, yang keempat pengukuhan sosial, dan yang kelima pengukuhan jasmani. Jadi daripada 5 tu kita dah sebut tentang pengukuhan akidah kan minggu lepas, kalau tuan-tuan ada puan ingat. Lepas tu kita masuk sikit pengukuhan rohani, yang mana dalam pengukuhan rohani ni ada beberapa bab lagi, ada beberapa pecahan lagi daripada pengukuhan rohani dalam kita mentarbiah anak-anak. Jadi kita semua dah dapat satu kefahaman bahawa tarbiyah ni perkara yang sangat penting. It's essential, very essential. Sangat penting dalam keluarga kita. Kerana ke mana hala tuju keluarga kita ni bergantung kepada bagaimana kita berjaya mentarbiah ahli keluarga kita. Berjaya mentarbiah diri kita sebagai bapa, berjaya mentarbiah isteri kita, ibu, orang yang kedua, timbalan, ketua di dalam keluarga. Bagaimana kita berjaya mentarbiah anak-anak kan. Anak berapa orang? Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang dalam sesuatu institusi keluarga itu. Kejayaan sesuatu keluarga itu bergantung kepada bagaimana kita melaksanakan tarbiyah di dalam keluarga kita ataupun pendidikan dalam keluarga kita. Jadi minggu lepas kita dah sebut pengukuhan rohani melalui ibadah. Jadi hari ini insya-Allah, izinkan Allah Ta'ala, kita masuk kepada bagaimana kita melakukan pentarbiahan melalui pengukuhan melalui Al-Quran. Siapa yang ada kitab ni boleh tengok muka surat 199. Dalam muka surat 199 ini, penulis kitab ni sebut pengukuhan melalui Al-Quran. Imam At-Tabrani melaporkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Ini pesan Nabi SAW ni. Jadi kita pegang betul-betul 3 perkara. Apakah dia 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk mendidik anak-anak? Iaitu pertama, mencintai Nabimu. Yang kedua, mencintai ahli keluarganya, ahli keluarga bagi Nabi SAW. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Sesungguhnya penghafaz Al-Quran akan berada di naungan arash Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungannya bersama para Nabi dan orang-orang yang terpilih. Ini suatu pandangan jauh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita bahawa kehidupan dunia ni kehidupan yang sementara. Dan kita semua ni bakal melalui proses kematian, kemudian bakal dihidupkan semula di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar ni keadaannya sangat dahsyat. Keadaannya lebih dahsyat lagi daripada apa yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di Gaza. Memang sangat dahsyat. Keadaannya sangat dahsyat. Walaupun kita tengok Gaza tu kan, orang Melayu kata Gaza. Gaza tu sangat teruk kan, dengan bom dan sebagainya. Suasana sangat hebat, sangat dahsyat. Tetapi pada mahsyar lebih dahsyat lagi daripada tu kan. Kerana ia digambarkan dalam keadaan yang panas, matahari yang sangat terik, dan kita sangat memerlukan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
pada hari yang tidak ada naungan padanya. Yauma la zilla illa zilluhu. Jadi di situ orang yang membaca Al-Quran, penghafaz Al-Quran, pemelihara Al-Quran akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyarankan kepada kita sebagai ibu bapa mendidik anak-anak, yang pertama dengan mencintai Nabi SAW, yang kedua mencintai ahli keluarga Nabi SAW, dan yang ketiga membaca Al-Quran Karim. Jadi ini pun juga merupakan satu agenda penting dalam 1000, yang mana kita menitik beratkan sangat-sangat fokus kepada Al-Quran. Kita letakkan target darjah 1 dah settle semua Iqra. Iqra dah settle darjah 1. Jadi maknanya bila dia naik darjah 2 tu, kita punya target kita adalah dah boleh baca Al-Quran. Jadi peranan ibu bapa kat rumah kan, tiap hari suruh dia baca Quran. Quran ni jangan tinggal, kena baca hari-hari. Kalau tinggal sehari, 2 hari, dia akan lupa dah tajwid, huruf, dengung, apa-apa yang berkaitan dengan Quran tu, ada sedikit sebanyak dia akan lupa. Makanya setiap hari kena baca Quran. Pastikan cuba sedaya upaya ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kat rumah tu, anak-anak balik kan, petang balik, petang ada kat rumah, malam ada kat rumah, at least setkan satu masa kan, maghrib isyak, kakak, abang baca Al-Quran. Tak apalah, dia baca lah kan, janji baca. Kalau ibu bapa mampu untuk cek bacaan, lagi bagus. Itu that's the best lah kan. Dapat cek bacaan dia, tajwid dia, huruf dia, makhraj dan sebagainya, itu the best. Kalau tak boleh pun suruh saja dia baca kan, suruh saja baca. Nanti insya-Allah balik sekolah nanti, dia baca depan cikgu pula, dia pun betul kan lah mana yang silap kan. This learning process, continuous process. Yang pentingnya komitmen kita ibu bapa, Quran hari-hari suruh anak baca kan, jangan tinggal. Ibn Khaldun menyebutkan dalam kitab Muqaddimah berkenaan kepentingan belajar dan menghafal Al-Quran bagi anak-anak. Beliau menjelaskan, pengajaran Al-Quran adalah asas dalam setiap sistem pembelajaran di negara-negara Islam, kerana pengajaran Al-Quran adalah syiar agama yang memantapkan akidah dan keimanan. Ini ditulis oleh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Kitab Muqaddimah ni tebal, yang terjemahan bahasa Melayu kan. Kalau boleh baca daripada awal sampai akhir tentang ilmu kemanusiaan. Jadi antaranya disebutkan bahawa Al-Quran ni foundation, asas kepada kehidupan. Jadi kalau sesuatu bangunan tu, asas dia, foundation dia tak kukuh, maka bangunan tersebut takkan boleh bertahan lama. Dia akan runtuh, mungkin dia akan terbenam kan, akan jatuh, akan tenggelam. Siapa yang dalam bidang construction tahu benda foundation, asas, perkara yang sangat penting dalam pembinaan satu-satu rumah atau bangunan. Lebih-lebih lagi tinggi bangunan tu, lebih pentinglah untuk menyediakan tapak yang kuat. Begitulah juga dalam kehidupan manusiawi, kehidupan seorang manusia. Berdirinya kita ni, hidupnya kita ni, kuatnya kita ni, apabila kita meletakkan Al-Quran sebagai asas dalam kehidupan kita. Jadi dia kukuh, akidah dia mantap, tauhid dia kuat. Asas kepada tauhid, akidah adalah, asas kepada iman adalah sumbernya daripada Al-Quran. Maka kena ada Al-Quran dalam kehidupan pelajaran negara. Macam tu juga kalau sebelah negara Arab kan, hafaz Quran ni biasa kan, orang biasa yang hafaz Quran. Macam kita dengar ya, yang sahabat-sahabat kita di Gaza kan, Palestin, bagi mereka Al-Quran tu biasa, hafal Quran tu biasa, benda asas.
Macam kita apa dia yang kita asas kita kat sini Malaysia. Atau ada lah kan benda-benda yang kata apa semua orang ada benda tu. Jadi penting benda ni. Ambil berat tentang perkara ini. Dan saya yakin semua ibu bapa yang ada online ni semuanya macam itulah pemikirannya kan. Anak-anak baca Quran, nak anak-anak rajin hafal kalau boleh hafal Quran, tahfiz, masuk tahfiz sana tahfiz sini, alhamdulillah. Jadi itu kesedaran. Saya rasa semua dah ada kesedaran tentang tu. Jadi saya cuma peringat jelah kan, insya-Allah mudah-mudahan ada sedikitlah saham saya ni dalam mengingatkan, saling mengingati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ibn Sina menasihatkan ibu bapa dalam kitab As-Siyasah supaya mula mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sekadar menjadi persiapan mereka untuk belajar daripada sudut fizikal dan mental. Hal ini supaya mereka mula menerima bahasa Arab standard sejak kecil dan hati mereka mudah memahami petunjuk iman. Antara wasiat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah dengan mengajarkan Al-Quran kepada anak, hadis-hadis, kisah-kisah orang soleh, kemudian sebahagian daripada hukum hakam agama. Ini antara wasiat Imam Al-Ghazali kepada kita. Kena ajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Tanggungjawab kita ni kan, ibu bapa tanggungjawab kita untuk mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran. Mungkin ada kalangan kita yang wari-wari ibu bapa yang dulu tak belajar Quran, tidak berpeluang. Jadi kita pun kena sama-sama usaha untuk mempelajari Al-Quran, belajar baca Al-Quran, fahami Al-Quran, hayati Al-Quran, amalkan Al-Quran kan. Kehidupan kita insya-Allah pasti akan berada dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis nyatakan dalam bab tanggungjawab pendidikan iman berkenaan penekanan terhadap pendidikan anak-anak yang diutamakan oleh para salaf. Apakah yang mereka lakukan ketika menghantar anak mereka kepada muaddib? Muaddib ni guru yang mengajarkan adab kan, muaddib. Pertama sekali mereka menasihati guru supaya mengajarkan anak-anak mereka membaca dan menghafaz Al-Quran. Kerana kaedah ini mampu meluruskan lidah dan meningkatkan aspek kerohanian. Jadi ini penting. Dan kerana manusia ni diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan sahaja dari fizikal, bukan sahaja unsur fizikal, tetapi ada unsur kerohanian. Makanan kepada fizikal, makanan yang berbentuk fizikal, nasi lemak, roti canai, kuih-kuih, minuman, itu makanan dari sudut fizikal. Dan di sana perlunya ada makanan dari sudut kerohanian. Kerana unsur manusia ni terdiri juga dari unsur rohani. Kalau rohani tak cukup makanan, rohani akan mati, rohani akan sakit, rohani akan luka kalau tidak diubati, tidak diberi makan dengan makanan yang sepatutnya. Jadi Al-Quran merupakan makanan kepada rohani, memberi kekuatan kepada aspek rohani. Selain daripada baca Al-Quran, ibadah kita, solat kita, zikir kita, amalan-amalan kita, ia memberikan suatu kekuatan rohani. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila kita menjalani kehidupan kita, kita pasti akan bertemu dengan ujian-ujian, cabaran-cabaran. Maka kekuatan dalaman ni ia akan memberikan kita rasa tenaga untuk berhadapan dengan segala ujian tersebut. Jadi apabila kita daripada kecil, daripada anak-anak lagi sudah diterapkan tentang kekuatan rohani, maka itulah yang akan melahirkan orang yang kuat, orang yang berani,
orang yang rajin, orang yang belajar betul-betul kan, sebab mindset dia, rohani dia dihidupkan dengan makanan yang sepatutnya. Al-Quran. Selain itu, membaca dan menghafal Al-Quran melahirkan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk, mata yang mudah mengalir dan meresapkan keimanan ke dalam jiwa. Jadi perkara ni perkara yang penting kan dalam kehidupan kita. Jangan kita ambil mudah perkara ini. Jangan hanya melihat tanggungjawab kita dari sudut fizikal sahaja. Kan, bagi makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup. Sedangkan perkara yang penting adalah pembinaan kerohanian dia, kejiwaan dia, dan diberikan di sini membentuk kerohanian dia melalui Al-Quran. Seterusnya, anak-anak hanya mengenali Al-Quran sebagai perlembagaan, cara hidup dan syariat. Itu perkara asas. Anak-anak hidup dengan Al-Quran, dia akan melalui kehidupan dia dengan betul. Kita risau sekarang ni kan, bukanlah saja sekarang, sebenarnya daripada dulu kan. Daripada di manusia awal diciptakan, apabila manusia ini mencari solusi selain daripada Al-Quran, menjadikan selain daripada Al-Quran sebagai panduan kehidupan dia akan rosak, binasa kan, apabila tidak menjadikan Al-Quran sebagai cara hidup, syariat, perlembagaan dalam kehidupan. Seperkara yang kita perlu sedar adalah umat Islam pada zaman ini hanya menjadi baik dengan mengikut kebaikan para salaf. Para salaf ni adalah golongan-golongan para sahabat yang dekat, yang awal bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka menjadi baik dengan membaca, mengamalkan dan melaksanakan Al-Quran, maka kita sebagai umat yang kemudian juga tidak menjadi baik dan mulia kecuali dengan pengukuhan jati diri anak-anak dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, dalam siri awal-awal kitab ni kan, saya pun tak ingatlah muka surat berapa, tapi saya ingatlah dia punya perkara yang ditegaskan oleh penulis ni di awal-awalnya, sebelum kita masuk bab berkaitan dengan perkahwinan dulu. Cek balik video-video lama tu, saya pun tak ingat siri yang keberapa, tapi ada disebutkan bahawa contoh untuk kita, contoh kepada kita dalam kehidupan berkeluarga ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para salaf, orang yang lama, Nabi SAW sendiri dan para sahabat. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyu, kemudian menterjemahkan wahyu tersebut dalam kehidupan peribadi Nabi SAW. Kemudian terjemahan wahyu tersebut ditunjukkan oleh para sahabat. Sahabat pun macam-macam background ada, macam-macam bentuk manusia ada. Ada lelaki, ada perempuan, ada orang pangkat besar, ada orang pangkat kecil, ada pemimpin, ada hamba, ada orang biasa, ada peniaga, macam-macam karakter, macam-macam sifat. Tetapi mereka semua mempunyai satu sifat yang sama, iaitu Al-Quran dalam hati mereka. Dan kejayaan mereka, mereka ni berjaya kerana mengamalkan Al-Quran. Maka kita ni umat akan datang, umat terkemudian pun juga mencontohi perkara yang sama. Bila kita berpegang dengan Al-Quran, maka kita akan berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat dengan Al-Quran Karim. Kan? Pengukuhan ini dilaksanakan secara menyeluruh, iaitu dengan memahami kandungan, menghafal, membaca, mempelajari tafsir Al-Quran. Jadi kita baca, hafal kan. Kalau boleh anak-anak kita ni hantar semua sekolah tahfiz
kan. Biar dia hafal Quran. Kerana masa muda mereka ini jangan kita sia-siakan. Ada peluang yang mana kita boleh ambil, kita pergi, kan, biar dia hafal Quran. Mempelajari tafsir Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, belajar makna, tafsiran, huraian tentang Al-Quran Karim. Selain itu, anak-anak juga perlu diajar supaya khusyuk jika mendengar, baca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, menterjemah kandungan Al-Quran dalam tingkah laku, memahami hukum maka Al-Quran. Jadi inilah antara perkara yang kita boleh ambil daripada Al-Quran. Kita belajar isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak pengajaran-pengajaran tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak, kan. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai sumber kehidupan. Bukan hanya sekadar dibaca sahaja. Al-Quran ini bukan sekadar baca sahaja. Tapi yang pentingnya untuk kita menghayatinya. Bila kita baca, kita faham, kita hayati, kita amalkan Al-Quran. InsyaAllah kehidupan kita akan berjaya. Sekiranya semua ini berjadi dilaksanakan, bermakna kita sudah membentuk generasi Al-Quran yang beriman, soleh dan bertakwa pada zaman ini. Inilah fungsi ataupun rahsia kejayaan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kita tengok macam mana kalau kita belik kitab sirah, kan, kita tengok sejarah para sahabat, kejayaan mereka apabila mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber perundangan dalam kehidupan. Lihat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, berjaya menguasai 3 suku dunia ketika itu. Zaman sekarang ni orang meninggalkan Al-Quran. Sebab tu kita tengok seluruh dunia orang Islam sangat lemah. Lebih-lebih lagi kita tengok dalam situasi di Gaza sekarang ni, kan. Kita ambil contoh yang dekat dengan kita lah, kan. Macam mana boleh satu negeri yang kecil, kan, kalau Gaza tu panjang lebih kurang 40 km, lebar dalam 9 km sahaja lebih kurang, kan. Dia punya area dia tu ada 4 juta manusia dekat situ. Kalau tak silap saya lah, 4 juta manusia dekat situ. Orang Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada. Tetapi apabila Yahudi masuk menyerang, ni dah sebulan lebih lah, kan. 7 hari bulan hari tu, 7 hari tu masuk 7 Oktober, dah 7 November, sebulan. Tapi orang Islam Arab Saudi, boleh lagi buat konsert Riyadh season 2023-2024, kan. Di manakah hilangnya kekuatan orang Islam? Sedangkan kalau kita lihat dalam sirah, dalam sejarah para sahabat radhiyallahu an dan khalifah zaman dahulu, ada satu khalifah nama Khalifah Ma'mun, kalau tak silap saya, ada satu khalifah. Apabila seorang ibu, seorang perempuan yang diganggu di tepi jalan oleh Yahudi, bukan ganggu apa, dia terselak kain sikit, Yahudi tu gelak, ketawa kepada dia, mempermain-mainkan kepada perempuan tersebut. Dia mengadu kepada khalifah. Dia tak mengadu direct kepada khalifah, dia panggil saja, wahai khalifah, mereka telah buat begini-begini kepada aku. Dan pengaduan tersebut disampaikan kepada khalifah. Khalifah hantar tentera untuk membela perempuan tersebut, kan. Tu baru seorang. Ini sampai dah ribu-ribu, 10,000 dah mati. Allahu Akbar. Kerana pemimpin-pemimpin tidak ada Al-Quran dalam jiwa. Tidak ada perasaan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Bersaudara ni apa? Adik-beradik, kan.
Kita lah kalau kita dengar adik-adik kita, kereta rosak lah contohnya kan. Kita mesti kalau dengar dia rosak kereta, kita pergi tolong lah kan. Ni dia telefon dah dekat mana-mana ni, minta tolong sikit. Kita tak kira, tidak berfikir panjang, terus saja kita memberikan bantuan. Ini saudara-saudara kita kan. Kita tak boleh nak buat apa-apa, kita ni tak mampu. Hanya mereka yang mempunyai kuasa otoriti sahaja yang boleh melakukan sesuatu kepada apa yang berlaku. Sampai 10,000 orang mati kan. Jadi di manakah generasi Al-Quran yang mempunyai kekuatan? Yang ni yang kita nak persoalkan. Maka apa yang ada pada kita sekarang ni, kita berperanan dalam keluarga kita, bentuk generasi Al-Quran, bentuk anak-anak yang mempunyai jati diri yang kuat kepada Islam, sensitiviti yang kuat tentang Islam kan. Semalam di 1000 kita ada buat sambutan solidariti Palestin, nak memberi kesedaran kepada anak-anak. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam Facebook kan, kita dah upload dah gambar-gambar semua. Alhamdulillah, secara umumnya semua waris sangat supportif. Memang ada kesedaran, Alhamdulillah. Kita nak sedarkan anak-anak kita tentang kemanusiaan, tentang sifat belas kasihan, sifat ihsan, sifat membantu kan. Kita tak mau melihat sahaja, tetapi sekurang-kurangnya kita bantu dengan sumbangan kan. Duit boleh bagi, doa, doa. Anak-anak pun dah hafal dah doa. Doa apa? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Dia pun pandai-pandai sendiri baca kan, doakan kepada apa adik-beradik kita, saudara-saudara kita di Gaza. Maknanya hasil daripada pendidikan kita ni, ada kesedaran tentang perkara tu, dan kita mempunyai jati diri tentang sensitiviti tentang umat Islam. Ada asasnya Al-Quran lah. Asasnya adalah Al-Quran. Oleh yang demikian, sediakan guru Al-Quran kepada anak-anak kita, sama ada di rumah, masjid, ataupun di pusat-pusat pengajian Al-Quran. Ibu bapa tengoklah anak-anak tu kan, dah hantar main 1000 tu. 1000 ni taklah perfect kan, tapi follow up. Tengok anak ni slow ni, awak ni, kawan-kawan ni semua dah advance ni. Call lah cikgu, tanya cikgu Al-Quran, dia cakap dengan cikgu Al-Quran tak? Bincang dengan cikgu Al-Quran macam mana saya boleh bantu sama-sama, kita sama-sama mempertingkatkan anak kita dalam baca Al-Quran. Kan, bincang, tengok, mungkin minta cikgu tolong bagi perhatian sikit anak saya ni. Macam mana ni Quran ni, orang lain semua dah advance ni, anak kita ketinggalan sikit. Jadi ingatlah, sekiranya kita menjalankan tugas ini dengan cara yang betul, maka kita sudah menunaikan tanggungjawab terhadap anak, kerana kita berjaya mengukuhkan jati diri mereka dengan Al-Quran secara sempurna, meliputi aspek kerohanian, pemikiran, bacaan, penghayatan, hukum-hukum. Dalam Al-Quran banyak hukum-hukum kan, ayat-ayat, ayatul ahkam, ayat-ayat tentang hukum-hukum yang perlu diketahui. Dia asasnya Al-Quran lah. Lepas tu kita pecah-pecahkan dalam subjek-subjek kan, subjek akhlak, subjek ibadah, subjek akidah, subjek sirah. Yang tu buah-buahan pecahan-pecahan daripada Al-Quran Karim. Asasnya adalah Al-Quran. Apabila pendidikan anak-anak dimulakan dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan terpengaruh dengan ideologi lain yang cuba menandingi Al-Quran. Ini cabaran dia. Cabaran dari sudut pemikiran, ideologi. Macam kita pernah sebut sebelum ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, tentang ancaman pemikiran daripada dua. Pemikiran komunisme, liberalisme, nasionalisme, komunisme, apa lagi, isma yang sesat ni kan, ism yang sesat, yang
boleh menyebabkan manusia ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila dalam tu kosong, tidak diisi dengan Al-Quran, maka fahaman-fahaman lain, pemikiran-pemikiran lain akan masuk, akan mudah dipengaruhi. Ia akan mempengaruhi minda, kan? Hak asasi manusia contohnya, kan? Hak asasi manusia sampai menghilangkan hak asasi orang Islam. Nak amalkan Islam, kena mendapat keredaan orang bukan Islam. Sampai tahap macam tu cara pemikiran. Apabila hati, jiwa tidak diisi dengan Al-Quran Karim. Mereka hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber perundangan dan penawar pada hati mereka. Pada ketika itu, kita berjaya mendidik jiwa, iman dan akhlak anak. Malah mereka menjadi contoh kepada orang lain kerana berada di atas petunjuk kebenaran dan jalan yang lurus. Itu tentang Al-Quran. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi kita sama-samalah mengambil berat kepada anak-anak kita tentang Al-Quran ini, betapa pentingnya Al-Quran ini untuk kita menjadikannya sebagai suatu bahan tarbiyah kita, pengukuhan rohani anak kita. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur, kita boleh jumpa minggu depan insyaAllah dalam tajuk yang baru, tajuk yang lain pula, iaitu mengukuhkan jati diri dengan melazimkan masjid. Macam mana kita perlu mendidik anak-anak kita kenal tangga masjid, menjadikan masjid ni sebagai suatu apa orang kata, agenda penting dalam kehidupan keluarga kita. InsyaAllah cukuplah sekadar itu saja. Ada masa, ada rezeki, kita jumpa minggu depan insyaAllah. Mohon ampun dan maaf anda ada tutur bicara salah dan silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.